InsyaAllah pada hari ini kita sambung kelas kita pada minggu lepas. InsyaAllah pada hari ini kita cuba untuk pertama kita cuba untuk tafsir secara ringkas ayat 65, 66 dan juga 67. Dan selepas itu kita akan i'rab kitab i'rab Quran oleh Dr. Tayyib Al-Ibrahimi. Sebagaimana biasa, kita akan cuba i'rab ayat 65, 66 dan juga 67 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kita cuba lihat ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwal qadiru ala an yab'atha alaikum. Dia Allah Subhanahu wa taala berkuasa ala an yab'atha alaikum, berkuasa mengutuskan, menghantar ke atas kamu azaban, azab, siksaan. Min fawqikum, azab itu datang daripada fawqikum, fawqikum daripada atas, fawq daripada atas kamu, daripada langit, daripada atas. Au min tahti arjulikum, ataupun daripada bawah, daripada bumi. Au yalbisakum, ataupun min tahti arjulikum, daripada bawah kaki kamu. Au ataupun juga boleh siksaan itu datang berbentuk yalbisakum, mengelirukan, kamu syi'an, sehingga kamu berpecah belah. Wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dan hasil daripada kekeliruan perpecahan itu, setengah daripada kamu menzalimi setengah di antara pihak satu lagi. Di antara kamu menguasai ataupun menzalimi ataupun melakukan keganasan sehingga mungkin membawa kepada peperangan ke atas satu puak yang lain. Unzur, lihatlah wahai Muhammad, kaifa nusarriful ayat, bagaimana kami jelaskan ayat-ayat kami dalam pelbagai bentuk. Nusarrif, la'allahum yafqahun, supaya mereka itu faham, supaya mereka itu fikir dan memahami apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ayat selepasnya Allah Taala menyebut wa kadzdzaba bihi qaumuka, dan telah mendustakan kaum engkau wahai Muhammad Al-Quranul Karim. Mereka telah mendustakan Al-Quranul Karim. Siapa? Iaitu kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada musyrikin Mekah. Kaum Arab Mekah telah mendustakan Al-Quranul Karim. Wa huwal haqq, pada masa yang sama sebenarnya Al-Quran itu adalah benar, jelas, betul. Qul lastu alaikum biwakil, katakanlah wahai Muhammad, lastu alaikum, aku bukan menguasai ke atas kamu, ataupun aku bukan wakil kamu, mengikut arahan ataupun mengikut apa yang dikehendaki oleh kafir Quraisy. Tetapi Rasul ini adalah pesuruh Allah, wakil Allah, pesuruh Allah, utusan Allah yang diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran, memberi peringatan dan juga memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-67 Allah Taala sebut likulli naba, bagi setiap berita. Berita di sini merujuk kepada berita-berita ghaib seperti syurga, neraka, kiamat, mahsyar, hisab, azab kubur, mati. Mustaqarrun, ia telah ditetapkan. Bila berlaku dan juga ditetapkan kadarnya bagaimana dan apa yang sepatutnya, telah pun mustaqar, telah pun ditetapkan. Wa sawfa ta'lamun, dan kamu semua akan tahu apabila tiba masanya. Jadi apa yang diceritakan itu akan berlaku. Jadi itu adalah
terjemahan secara ringkas ayat 65, 66 dan juga 67. Jadi ayat 65 ini Allah Ta'ala mulakan dengan meminta supaya Nabi Muhammad sekali lagi sebut. Di atas ini telah pun disebut wahwal qahir. Ayat 61 kita telah pun pelajari sebelum ini. Allah Ta'ala beritahu bahawasanya dia mengetahui, dia menguasai. Itu yang pertama. Dan Allah Ta'ala cuba kaitkan dengan kuasa pada ayat 61 ini, iaitu Allah Ta'ala bagi tahu dia kuasa untuk menidurkan seseorang. Dan dia juga berkuasa untuk mematikan seseorang. Mati dan tidur ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia tidak dapat mengelak, tidak dapat lari. Walaupun sehebat mana, walaupun sekuat mana, mereka tidak dapat lari daripada tidur dan juga daripada mati. Itu adalah ayat 61. Sudah pun disebut tentang Al-Qahir, iaitu menguasai. Itu telah pun kita pelajari sebelum ini. Kemudian ayat pada hari ini, ayat 65 sekali lagi tetapi disebut qul, katakanlah wahai Muhammad, ingatkanlah kepada kaum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah kepada mereka apa yang perlu dibaca, apa perlu disebut. Huwal qadir, dia Allah Taala berkuasa. Ala di atas ni dia guna fauqa dan di bawah ni dia guna ala. Ala an yab'atha alaikum, berkuasa ke atas. An yab'atha alaikum, menghantar ke atas. Jadi huruf ala ini antara huruf jar dan dia memberi makna isti'la, maknanya menguasai. Jadi al-qahir bermaksud Allah Ta'ala berkuasa. Apabila diguna ala dan diulang pula dua kali, ala itu maknanya menunjukkan Allah Ta'ala itu maha berkuasa. Tidak ada sesiapa lagi yang dapat halang, tak ada menyekat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalimah ala itu menunjukkan Allah Ta'ala berada di atas, menguasai untuk menghantar azab kepada manusia. Dan kafir Quraisy sebenarnya mereka telah melihat hakikat di depan mereka, bagaimana azab yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada bangsa-bangsa terdahulu. Penduduk Mekah mereka telah lihat bagaimana azab-azab yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada kaum-kaum. Mereka berdagang, mereka pergi ke Syam, mereka pergi ke Yaman. Jadi di dalam perjalanan mereka itu mereka telah melihat kesan-kesan bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan, yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala cuba untuk nyatakan balik ataupun ingatkan balik bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa untuk menurunkan azab kepada kafir Quraisy yang telah menolak ataupun yang telah menolak, tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini dia berkuasa menurunkan, menghantar ke atas kamu azab. Azab itu min fauqikum, daripada fauq, atas kamu. Daripada atas ini adalah merujuk kepada seperti hujan. Seperti hujan yang lebat, boleh membawa banjir, ataupun juga boleh kita tafsirkan daripada atas ini adalah seperti ribut, taufan, hujan, apa-apa sahaja yang datang daripada langit. Di mana kalau zaman dahulu diturunkan hujan batu, diturunkan petir, dengar suara tempikan yang kuat, umat-umat terdahulu mereka telah diturunkan azab sebegitu. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dia berkuasa untuk menurunkan azab daripada atas. Sebagaimana yang kita lihat hari ini, kadang-kadang hujan itu adalah menjadikan bala musibah kepada kita sehingga menyebabkan banjir. Begitu juga ribut sehingga dapat memusnahkan rumah, tanaman, begitu juga petir dan sebagainya yang menakutkan. Jadi Allah Ta'ala sebenarnya berkuasa untuk menurunkan azab daripada atas kamu. Ataupun min tahti arjulikum, ataupun daripada bawah kamu. Daripada bawah kamu ini juga boleh ditafsirkan seperti gempa bumi.
gempa bumi ataupun tanah runtuh ataupun tanah bergerak sebagaimana berlaku di Palu, Indonesia kan. Tanah itu boleh bergerak apabila tidak ada kekuatan tanah itu, tak boleh berpegang. Sebabnya bumi kita ini gunung-gunung itu adalah merupakan pasak bumi ini. Maknanya bumi kita ini, gunung itu dia bukan saja berada atas bumi, tapi dia ada dalam perut bumi. Dalam perut bumi itu ada lapisan-lapisan di mana bumi inilah, gunung-gunung itulah yang pegang tanah ataupun bumi kita ini sehingga dia tidak bergerak. Kalau gunung ganang itu tak ada, bumi kita akan bergerak, akan bergerak. Jadi kalau berlaku gempa bumi, kadang-kadang bumi akan bergoncang, bergerak. Jadi mungkin apabila gunung itu dipotong, dibuang dan sebagainya, bumi itu tidak stabil. Jadi berlaku di sana sebagaimana kita lihat, berlaku bumi bergerak, gempa bumi dan sebagainya. Jadi itu adalah antara musibah yang boleh keluar ataupun muncul daripada bawah kaki kamu yang kamu pijak. Dan ada juga ulama mentafsirkan azab daripada atas kamu, maknanya orang yang ada di atas kamu, penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin. Ada juga yang mengatakan daripada bawah kaki kamu, maknanya golongan yang berada di bawah kamu, anak kamu, pekerja kamu, rakyat dan selainnya. Walaupun pemimpin yang baik tapi rakyat tidak baik, itu juga adalah musibah yang Allah Ta'ala boleh turunkan. Ataupun rakyat yang baik tetapi pemimpin yang tidak baik, itu juga adalah boleh ditafsirkan daripada atas kamu ataupun daripada bawah kamu. Au yalbisakum syi'an, ataupun Allah Ta'ala mengelirukan kamu, setiap orang dengan pendapatnya, setiap orang dengan pandangannya, sehingga wujud berpuak-puak, berkumpulan-kumpulan, dan setiap kumpulan ini ada pengikut masing-masing untuk mempertahankan pendapat ataupun pandangan masing-masing, akhirnya menyebabkan perpecahan. Itu juga adalah satu musibah, satu ujian yang Allah Ta'ala boleh turunkan kepada manusia. Jadi kalau kita lihat hari ini dalam bidang agama pun berlaku perbalahan, perselisihan dalam bab doa selepas solat pun berbalah, dalam bab baca Yasin malam Jumaat, dalam bab tahlil, dalam pelbagai perselisihan yang bukan saja biasa tetapi membawa kepada perbalahan, membawa kepada saman menyaman, dan ia juga adalah menyebabkan kekeliruan berlaku dalam masyarakat kita. Dan orang-orang yang nak belajar agama pun mereka rasa keliru, mana satu yang betul. Itu dalam agama kita, dalam beragama yang kita lihat pada hari ini bukan saja berlaku di Indonesia tetapi seluruh dunia. Kita telah dikelirukan oleh kumpulan-kumpulan seperti Salafi, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, masing-masing untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Contohnya di Malaysia ini mazhabnya Syafi'i, dari sudut fiqh, akidahnya Asy'ariyah, Maturidi. Maknanya sesiapa yang tidak bermadhab dengan dua mazhab ini, mazhab fiqhnya Syafi'i, mazhab akidahnya Asy'ariyah, Maturidi, ada yang menganggap dia adalah sesat, dia adalah tidak betul. Jadi semua itu adalah antara yang menyebabkan perpecahan, perbalahan, yalbisakum syi'an, dan dia menyebabkan banyak kekeliruan. Puak-puak masing-masing menghentam puak yang tidak sehaluan. Itu dalam bidang agama. Dalam bidang politik kita boleh tengok sekarang ini banyak mereka mempertahankan hujah, pandangan, pendapat, dan semua itu adalah menyebabkan perpecahan, dan setiap puak mengatakan dia yang benar, dan masing-masing mengatakan benar, dan ada yang berhujah dengan Al-Quran. Semasa harus digunakan ayat yang harus, semasa haram digunakan ayat yang haram,
Jadi Quran itu ataupun sunnah itu dipermainkan untuk mendapat tujuan kepentingan masing-masing. Jadi kita lihat juga bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Politik ini menjadi satu alat untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan kepentingan sehingga membawa kepada perpecahan. Dan perpecahan itu adalah merupakan musibah dan bala kepada kita semua. Jadi itulah lebih kurang maksudnya yalbisakum syi'an dalam bidang agama, dalam bidang politik, dan juga dalam bidang-bidang yang lain. Contoh bidang perubatan antara vaksin dengan anti vaksin, mereka juga bertengkar. Ini bukan orang-orang biasa, doktor sama doktor. Ini pun doktor kata tak perlu vaksin COVID. Ini kata perlu. Maknanya semua bidang sekarang ini berlaku yalbisakum syi'an. Kekeliruan itu berlaku dengan wujudnya kumpulan-kumpulan, dan daripada kumpulan itu maka semakin melebarlah masyarakat kita dalam kekeliruan. Dan Allah Ta'ala sebut selepas itu wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Kekeliruan ataupun perpecahan itu, cuba tengok Allah Ta'ala guna yang pertama ni aw, min fawqikum aw, yang kedua ini pun aw, tetapi selepas itu wa. Maknanya kekeliruan, dan pada masa yang sama setelah berlaku kekeliruan, perpecahan, orang yang tidak setuju dengan puak yang lain, mereka akan menindas, mereka akan menzalimi, bahkan boleh membawa kepada peperangan, pembunuhan dan selainnya. Itulah antara Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita bagaimana musibah ataupun bagaimana bala, bentuk-bentuk bala yang Allah Ta'ala boleh turunkan ke atas manusia. Hasil daripada apa? Apabila mereka jauh dengan ajaran Allah ataupun mereka tolak ajaran Nabi Muhammad SAW, jadi Allah Ta'ala boleh turunkan musibah berbentuk sebegitu. Jadi ayat ini sebenarnya perlu sangat untuk kita berfikir dengan apa yang berlaku. Kita tak perlu lihat kepada dunia yang besar, tapi kita lihat kepada apa yang berlaku di negara kita. Berlaku dari sudut politiknya, dari sudut beragamanya, dari sudut perpecahan puak-puak bukan saja menurut pandangan ataupun mazhab, tetapi di negara kita ini juga adalah perpecahan juga berlaku dari sudut pendidikan, dari mana dia belajar. Kalau pondok dengan cara pondoknya, kalau universiti dengan cara universitinya, kalau keluar daripada Madinah caranya, daripada Jordan caranya, daripada Mesir caranya, masing-masing untuk mengakak cara masing-masing. Dan kita lihat itu adalah antara yang musibah berlaku yang kita boleh lihat di depan kita sekarang ini. Dalam politik kita boleh lihat sangat rosak. Contohnya laporan audit yang tahun lepas, sehingga 600 juta duit rakyat yang hilang hasil daripada pengurusan kewangan yang tidak baik oleh kementerian-kementerian. 650 ataupun 640 juta ini adalah angka yang terlalu banyak. Itu adalah hasil daripada pengurusan yang tidak betul. Itu tidak termasuk lagi dengan rasuah-rasuah, duit yang hilang dan sebagainya. Itu adalah malapetaka kepada kita. Itu adalah musibah kepada kita. Kita tak boleh tuding jaring kepada pemimpin semata-mata, tetapi kita rakyat ini pun juga kita muhasabah. Kemungkinan kita jauh dengan Allah SWT. Kita tidak taat kepada Allah SWT. Kita terlalu jauh dengan ajaran Quran. Kita jauh dengan ajaran sunnah. Jadi itu antara menyebabkan Allah Ta'ala turunkan musibah tersebut. Kita takut untuk menyatakan kebenaran. Kita rasa tidak ada apa-apa pun yang berlaku, sedangkan sebenarnya apa yang berlaku ini adalah satu azab ataupun bentuk ujian, musibah hasil daripada sikap kita ataupun pendirian kita ataupun dosa-dosa kita. Jadi begitu juga bala ataupun musibah daripada COVID contohnya, seluruh dunia. Ini juga adalah satu bala musibah yang sepatutnya manusia itu berfikir apa yang mereka perlu buat selain daripada vaksin, selain daripada
berubat sebagainya, tetapi ada di sana mereka perlu kembali kepada Allah, mereka perlu bertaubat, perlu istighfar, perlu melakukan taqarrub, ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku ini adalah pertama kita kena ingat ini adalah menunjukkan Allah Taala berkuasa menurunkan kesemuanya, sama ada daripada atas ataupun daripada bawah ataupun di dalam masyarakat kita. Allah Ta'ala wujudkan kekeliruan, berpuak-puak sehingga setengah daripada mereka itu membunuh, sehingga berperang. Di negara kita tidak sampai kepada bunuh-membunuh. Di negara kita ini hanya sekadar caci maki, fitnah begitu. Tapi kalau kita lihat di negara lain, seperti di Syria contohnya, membawa kepada pembunuhan sesama mereka di Iraq, di Syria dan negara-negara yang berlaku peperangan. Allah Ta'ala uji mereka sehingga ke tahap itu. Hasil daripada kumpulan-kumpulan pandangan-pandangan, sama ada dari sudut politik ataupun dari sudut agama, sehingga membawa kepada peperangan. Inilah antara ujian ataupun azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada umat manusia keseluruhannya. Okey, itu sedikit daripada tafsiran ayat 65, dan Allah Ta'ala sebut unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun. Kemudian wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq, dan telah mendustakan kaum engkau wahai Muhammad, mendustakan Al-Quranul Karim wa huwal haqq, dan dia Al-Quran itu adalah benar. Orang Arab ni dia tahu Quran itu benar. Mungkin kita orang Melayu kita percaya dia benar. Tetapi orang Arab ini dia lagi percaya. Kenapa? Kerana Quran ini adalah berbahasa Arab, dalam bahasa Arab. Jadi bila orang Arab baca, dia sendiri tahu bahawasanya ayat ini bukan buatan manusia, bukan ciptaan manusia, tetapi ayat ini adalah datang daripada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada zaman Nabi lagi, mereka mengakui bahawasanya Quran ini adalah ada mukjizat. Quran ini adalah mukjizat kubra, mukjizat Nabi yang paling besar, yang menunjukkan bahawasanya Nabi ini benar. Dan Al-Quran juga mencabar orang Arab semenjak daripada zaman Nabi sampailah sekarang, supaya buat ayat seperti Al-Quran. Bukan buat 30 juzuk, bukan buat satu juzuk ataupun satu surah, tetapi buat satu ayat saja seperti Al-Quran. Dan daripada zaman Nabi sampai sekarang tidak ada seorang pun yang boleh membuat ayat seperti ataupun setara Al-Quranul Karim. Dari sudut bahasanya, kita orang Melayu kita tak tahulah apa bahasanya indah ataupun tidak indah, tetapi orang Arab dia tahu. Bila dibaca Al-Quran ada keindahan dari sudut bahasanya. Macam kita orang Melayu, kadang-kadang kita baca novel ataupun kita baca puisi, kita tahu bahasa ini sangat indah, sangat menarik. Jadi orang Arab pun begitu juga. Bila dia baca Quran, dia tahu bahawasanya Al-Quran ini adalah daripada Allah. Kenapa dia tahu? Kerana dia sendiri pun tidak dapat buat seperti Al-Quran. Jadi dari sudut itu pun sebenarnya Al-Quran ini adalah menunjukkan benar, menunjukkan bukan daripada manusia, dia adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak lihat kepada kandungannya lagi, kandungan Al-Quran itu. Antara yang membuktikan Al-Quran itu daripada Allah ialah sejarah yang telah disebut di dalam Al-Quran. Sejarah yang Yahudi tak tahu, Kristian tak tahu, tak ada dalam kitab-kitab. Contoh tentang Zulkarnain dengan Ya'juj wa Ma'juj, itu tidak ada. Itu hanya cerita-cerita yang Yahudi Nasrani tahu, tetapi tidak tertulis dalam kitab mereka. Tetapi Al-Quran turunkan surah Kahfi, dia sebut tentang Zulkarnain yang menguasai dunia, yang telah membuat tembok ataupun benteng menyekat Ya'juj wa Ma'juj, sehingga sekarang ini kita pun selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj itu. Ya'juj wa Ma'juj ini antara tanda kiamat. Apabila nak berlaku kiamat, mereka keluar, mereka membunuh manusia, mereka merosakkan dunia ini. Jadi disebut cerita-cerita, cerita tentang Rom akan kalah, cerita tentang Ashabul Kahfi,
Itu tak ada dalam kitab Ashabul Kahfi itu, cerita tentang tentang ciptaan manusia. Ciptaan manusia ini pun adalah satu mukjizat yang Allah Ta'ala sebut. Manusia daripada air mani, kemudian menjadi darah, kemudian menjadi daging. Jadi semua itu dikaji, barulah diketahui bahawasanya Al-Quran telah cerita pada 1400 tahun dahulu. Jadi kalau kita lihat kepada kandungan Al-Quran juga, Al-Quran ini adalah kitab mukjizat. Cerita-cerita, sejarah-sejarah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ini adalah satu pendedahan yang manusia tidak tahu. Bahkan cerita tentang Fir'aun, Allah Ta'ala sebut Fir'aun itu akan satu masa akan dapat dilihat, mana tidak hancur tubuhnya. Jadi sekarang ini pun kita lihat bahawasanya mumia yang dijumpai di Mesir itu adalah antara yang telah pun disebut di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala akan kekalkan Fir'aun itu, dan kamu akan dapat lihat bagaimana Fir'aun itu dan cerita-cerita yang disebut dalam Al-Quran, sehingga ada yang memeluk Islam kerana kaji jasad ataupun mumia Fir'aun, kerana bertepatan apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi mereka sudah tahu. Al-Quran dia cerita tentang Nabi Allah Nuh. Kafir Quraisy, mana mereka tahu cerita Nabi Allah Nuh, tetapi Al-Quran telah cerita, walaupun tidak secara betul-betul detail, tetapi dicerita tentang bagaimana Nabi Allah Nuh, bagaimana Nabi Allah Saleh bersama dengan kaum Ad, Samud, dan juga nabi-nabi yang lain, Nabi Syuaib. Kemudian cerita-cerita yang semua itu berada di sekeliling mereka, kaum Nabi Allah Lut, kaum Sadum dan selainnya. Semua itu mereka lihat kisah-kisah sejarah yang telah dihancurkan, telah azab itu telah diturunkan oleh Allah SWT, dan semua itu adalah disebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu adalah bukan sahaja bahasanya ada ijaz, dia juga adalah sumber sejarah, di mana orang Arab kafir Quraisy ini mereka tahu, ini takkanlah Nabi Muhammad tahu cerita-cerita ini, tentang Zulqarnain, tentang Ashabul Kahfi, kemudian tentang Nabi Khidir dengan Musa dalam surah Kahfi. Begitu juga cerita-cerita tentang ciptaan manusia, cerita tentang Rom akan kalah, cerita tentang selain tentang Fir'aun dan sebagainya. Takkanlah Muhammad ini pandai sebegini, ini sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka telah mendustakan Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Ta'ala sebut, "Qul lastu alaikum biwakil." Katakanlah wahai Muhammad, aku bukan wakil kamu. Wakil kamu ni, wakil ni biasa dia ikut arahan lah. Contohnya kalau saya wakil seseorang, saya mengikut arahan orang yang mewakilkan kepada saya. Jadi Nabi Muhammad ini bukan wakil kafir Quraisy. Apa bantahan dia, apa yang mereka lakukan, Nabi perlu sampaikan kepada Allah, itu tidak. Tapi Nabi adalah wakil ataupun Rasulullah, dan Nabi lah yang akan memberi peringatan kepada kafir Quraisy. Dan juga Nabi ini, Nabi juga tidak berkuasa untuk memberi petunjuk dan hidayah. Hanya menyampaikan kebenaran dan terpulahlah kepada kafir Quraisy. Mahu terima ataupun tidak. Wa qulil haqq mir rabbikum. Wahai Muhammad, katakanlah kebenaran daripada Tuhan kamu. Sesiapa yang beriman, berimanlah. Siapa yang nak tolak, tolaklah. Tapi tugas Nabi adalah tabligh. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian likulli naba'in mustaqarrun, dan setiap berita besar, iaitu kiamat, mati, azab kubur, mahsyar, hisab, syurga, neraka, mustaqarrun, telah ditetapkan, wa sawfa ta'lamu, dan kamu semua akan tunggu dan lihatlah, kamu akan mengetahuinya apabila tiba masanya. Okey, itu adalah tafsiran ayat 65, 66 dan juga 67 secara ringkas. Okey, insya-Allah sekejap lagi selepas ini kita akan i'rab ayat ini. Kalau ada soalan, ala wasahlan, boleh tanya kalau ada soalan. Okey, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam ayat 66 tu,
Kak dia tengok tafsiran lah. Dan kaummu mendustakannya azab. Itu ada nota. Sebahagian musafir mengatakan bahawa yang didustakan itu ialah Al-Quran. Macam mana tu? Oh, maknanya dhammehu tu wa kadzdzaba bihi di situ hu itu ada yang mentafsirkan dia adalah azab, ada yang mentafsirkan Al-Quranul Karim. Jadi oleh sebab itu dalam buku Hajah Laila tu dia buat begitu. Maknanya yang saya tafsirkan tadi bihi itu Al-Quranul Karim. Dan ada juga yang mentafsirkan azab kerana ayat sebelum ni menceritakan tentang azab. Tentang azab kan, Allah Ta'ala berkuasa mengutuskan azab ke atas kamu, tetapi kaumnya mendustakan azab itu, mendustakan azab itu. Jadi ada dua dhamir itu kembali kepada apa? Kepada apa? Azab atau Al-Quran. Al-Quran ataupun azab. Cuma wahuwal haq, dan dia itu adalah benar. Jadi saya cuba tafsirkan bahawasanya Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran itu ada azab dan lebih daripada itu semuanya ada. Jadi kafir Quraisy ini mereka sebenarnya mendustakan Al-Quran itu, mereka dustakan. Kerana di dalam Al-Quran itu ada satu ajaran yang mereka perlu buang amalan mereka yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Al-Quran menentang amalan tersebut. Jadi mereka perlu buang, perlu tinggal. Jadi mereka tak dapat untuk meninggalkannya. Pertamanya adalah menyembah berhala. Nenek moyang mereka menyembah berhala. Jadi mereka kata ini ajaran baru dibawa oleh Muhammad, suruh kita buang berhala daripada Kaabah, suruh sembah Allah SWT. Jadi mereka tak dapat terima. Yang kedua, sosial mereka pada masa itu, masyarakat mereka pada masa itu adalah rosak. Dengan riba, dengan zina, dengan penindasan, kezaliman yang berlaku, yang kita tahu sebagai masyarakat jahiliah. Jadi Al-Quran itu datang kepada mereka untuk mengubah, mengharamkan mereka minum arak, mengharamkan mereka zina, mengharamkan mereka riba. Jadi orang-orang pemodal-pemodal yang berada di Mekah, musyrikin Mekah itu, mereka rasa terjejas. Kalau aku masuk Islam, maka periuk nasi aku terjejas. Aku tak boleh lagi terima riba. Kalau aku perlu Islam, aku tak boleh lagi minum arak, tak boleh lagi berzina, berseronok, menindas orang dan sebagainya. Jadi sebenarnya itulah yang mereka tolak Al-Quranul Karim. Mereka tolak dakwah Nabi SAW. Tapi mereka sebenarnya boleh lihat sesaan yang telah diturunkan ke atas bangsa-bangsa terdahulu. Dan mereka pun boleh lihat bahawasanya Allah Ta'ala yang menidurkan mereka, Allah Ta'ala yang menyedarkan, membangunkan mereka. Dan mereka boleh lihat kawan-kawan mereka semuanya ada yang mati. Tetapi mereka cuba untuk menafikan, yang sudut mereka nafikan adalah hari kebangkitan. Mereka kata apa? Maknanya tak ada syurga neraka, hari kiamat itu tidak ada. Kenapa mereka beriman sebegitu? Kerana mereka adalah golongan yang berdosa. Golongan-golongan yang melakukan kezaliman. Jadi orang yang zalim, dia akan tolak hari akhirat kerana mereka takut kepada pembalasan terhadap apa yang mereka lakukan ke atas kezaliman mereka. Jadi kalau mereka percaya kepada hari akhirat, dia menggugat ataupun menyebabkan hidup mereka tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan kezaliman. Jadi bihi ini ada dua tafsiran. Pertamanya Al-Quranul Karim, dan itu yang saya tafsirkan tadi. Yang kedua adalah azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada lagi nak tanya soalan? Syukran Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya. Kenaan dengan perkataan yal basakum tu Ustaz. Ustaz terjemahkan atau mengelirukan ya kan. Saya tak apa yang terjemahan yang agak betul sikit, yang tepat. Oh, yalbisakum ini asalnya labisa yalbasu ataupun yalbisu, ada dua baris boleh labisa yalbasu, labisa yalbisu.
Dan labisa ni perkataannya boleh makna dua. Pertama pakai, yang kedua keliru. Dan maknanya lebih kurang saja. Kalau kita pakai, maknanya sesuatu yang benar itu kita pakaikan dengan kebatilan. Kita hias dia, kita pakaikan dia. Itu juga bermakna kekeliruan. Kalau sesuatu yang salah kita pakaikan ataupun kita salut dia, kita pakaikan dengan kebenaran. Jadi dia membawa kepada kekeliruan. Jadi yalbisakum itu saya terjemahkan kekeliruan. Syiaan itu perpecahan, berkumpulan. Jadi setiap kumpulan mengelirukan kumpulan yang lain. Setiap satu kumpulan lain mengelirukan kumpulan yang lain, akhirnya menyebabkan syiaan. Syiaan ini adalah perpecahan, masing-masing untuk berpegang dengan pendapat masing-masing. Jadi yalbisakum itu diterjemahkan kekeliruan. Haji Jamil dalam buku dia terjemahkan apa, Haji? Buku ni mencampur adukkan. Campur aduk. Sama dah tu campur aduk. Tapi habis itu pemakai satu saya yang bersyuk tahu. Ya, pakai itu dari sudut makna hakiki dia. Tapi makna majas dia adalah mengelirukan. Contohnya Haji Jamil, saya pakaikan tudung. Kan? Orang keliru, Haji Jamil kan siapa ni, muka nampak macam Haji Jamil. Jadi sebenarnya perkataan pakai itu dia selaras ataupun dekat dengan keliru. Jadi bila kita contohnya kita benar, tapi orang telah tuduh kita ataupun telah gambarkan ataupun telah bentukkan satu pandangan luaran kita dengan kebatilan. Jadi orang pun keliru. Betul ke? Mana dia betul ke tidak? Kerana orang cakap dia adalah salah. Jadi dipakaikan kebenaran itu dengan kesilapan. Begitu juga seseorang yang silap tetapi telah dipakaikan dengan kebenaran. Dipakaikan itu adalah majas, bukan pakai baju. Tetapi mungkin berita, media massa, internet, Facebook. Kadang-kadang orang yang salah menjadi baik. Orang yang baik menjadi salah. Jadi itu mana yalbisakum. Dipakaikan ataupun dikelirukan dengan cara masing-masing. Setiap kumpulan itu serang menyerang, salah menyalahi, cuba mengelirukan di antara satu sama lain, sehingga masyarakat kita menjadi keliru. Mana satu yang betul, mana satu yang benar, dalam urusan agama, dalam urusan politik, dalam urusan perubatan, dalam apa-apa saja urusan. Itu Haji Jamil, bisa ingat kepada kelas kita kan, labisa yalbasu, memakai. Banyak perkataan yalbasu dalam Quran, yalbisa. Ada juga Allah Ta'ala guna isim, libasut taqwa, pakaian taqwa, wa libasut taqwa dzalika khair. Jadi antara maknanya adalah mengelirukan. Boleh dua baca, yalbisu ataupun yalbasu. Okey, Ustaz, terima kasih. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, dalam kalau surah Al-Baqarah tu wala talbisul haqqa bil batil, itu diterjemahkan talbisu campur, jangan campurkan kebenaran dengan yang batil. Ya. Sama kan. Di kopi saya ada mengelirukanlah antara batil dengan hak. Wala talbisul haqqa bil batil. Ya, betul. Betul, Haji Razlan. Ruslan ke Razlan, saya lupa. Ruslan, boleh. Ustaz kita, Ustaz Tajwid Itu saya belajar wala talbis. Masya-Allah. Okey, itu daripada Haji Ruslan kita. Maknanya mengelirukan, mencampur adukkan sehingga menjadi kebenaran, kebatilan. Itu adalah dalam surah Al-Baqarah. Jadi itulah hakikat yang kita perlu sedar. Inilah antara azab yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita semenjak daripada dulu lagi, zaman Nabi sampailah sekarang. Zaman Nabi dengan bentuk, dengan caranya, perpecahan dan sebagainya. Begitu juga sehinggalah sekarang, khususnya selepas Nabi meninggalkan sudah wujud perpecahan.
tetapi tidaklah membawa kepada yang Allah Ta'ala sebutnya wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Tidaklah sampai berlaku kezaliman, penindasan dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita nampak jelas dan kita boleh anggap ini adalah satu musibah, satu azab, satu balasan kepada kita. Kenapa penduduk dunia sekarang ini, khususnya umat Islam, mereka berada dalam keadaan sebegini. Bukan saja di Malaysia, seluruh dunia. Lihatlah di mana saja. Di negara Arab berebut untuk mendapat kerajaan, untuk memerintah. Bukan saja biasa membawa kepada pembunuhan, buan negeri, hina menghina dan sebagainya, penjara dan sebagainya. Rakyat pun sama. Rakyat dari sudut agama, dari sudut apalagi mazhab, dari sudut politik berpecah. Sama macam Malaysia juga. Kita lihat negara-negara Islam ini antara Allah Ta'ala uji dan sudah pasti di sana supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Hendaklah kamu semua berpegang dengan Al-Quranul Karim. Jangan berpegang ataupun mahu bersatu atas lambang mazhab ataupun atas parti politik. Kerana semua itu adalah ada kepentingan, ada kuasa yang mahu dikejar, di mana semua itu adalah mustahil dapat menyatukan manusia. Memang susah. Susah kalau kita nak bersatu atas asas kaum. Melayu semua kena bersatu. Tapi atas asas agama, insya-Allah dengan atas Al-Quran, sunnah Nabi, insya-Allah kita dapat bersatu. Dan kita pun kalau kita nak marah pada seseorang, kita ingat dia ini beriman dengan Al-Quran. Dia ini solat, dia ini puasa, beriman dengan Nabi, Nabi dia, Nabi aku sama. Jadi kita pun akan tenang. Walaupun dia yang kita marah itu adalah Cina ataupun India ataupun bangsa lain. Kan aku marah kepada dia sebab dia Cina, tapi dia beriman seperti aku, Al-Quran. Dia sekian-sekian, jadi kita pun rasa tenang. Tapi kalau kita guna perkauman, memang kita tidak akan bersatu. Kita tidak akan bersatu. Apatah lagi dengan politik, memang masing-masing mengejar kepentingan masing-masing. Siapa kesuk kata Kelantan, tak dapat nak bersatu. Bersatu atas kertas. Tapi hati-hati mereka memang tak dapat bersatu. Bersatu atas kepentingan. Kalau kamu dapat beri aku sekian-sekian, okey, kita bersatu. Kalau kamu dapat beri, kita kongsi, share dan sebagainya, kepentingan sesuatu, kuasa, kita boleh. Tapi kalau tak bagi, tak dapat bersatu. Jadi tak jadi. Mesti dengan Al-Quranul Karim ataupun dengan agama kita Islam. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Hajah Kasmawati, ya sila Hajah. Saya nak tanya tentang isu kekeliruan, isu khilaf-khilaf ni. Golongan Salafi, tapi takut panjang pula cerita jadinya. Ya. Macam di surau kita, di surau banyak tempat lah. Jadi imam tu kan yang kita kata dia bukan Wahabi sebenarnya. Tapi yang kita kata dia tak baca kunut, dia tak baca doa. Jadi kita rasa tak gembira. Bila dia imam ni, kalau tempat saya ni dia ada imam biasalah yang baca doa semua tu, yang baca kunut. Ada satu imam lagi tu dia tak baca kunut, dia tak baca doa, dia baca bismillah slow. Jadi kadang tu imam yang macam tu tadi tu, nak kata Wahabi bukan Wahabi lah, Salafi ke apa? Oh ya, Hajah Kasmawati, kalau ada imam macam tu ingat pergi Mekah, tak baca juga, tak baca bismillah apa semua. Itu kalau di Mekah tu kita boleh terima, tapi kita di tempat kita ni, kita dah biasa dengan tu kan. Ya. Jadi macam mana nak itu tak jadi masalah lah, itu khilaf. Khilaf di kalangan mazhab kita yang empat. Ada yang kata kunut itu tidak sunat. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunat ab'ad. Tapi Hanafi, Hambali tidak berkata begitu. Begitu juga bismillah bagi Syafi'i, bismillah itu daripada surah Fatihah. Jadi dibaca dengan kuat.
Tetapi mazhab lain dia kata bismillah itu bukan daripada surah Fatihah. Dia adalah permulaan surah. Surah Baqarah pun ada bismillah. Surah-surah lain itu juga ada juga. Dia merupakan fawasil. Dia merupakan pembeza antara surah-surah. Tapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan bismillah itu adalah daripada surah Fatihah. Jadi dibaca dengan kuat. Dibaca dengan kuat bismillah itu. Tapi yang lain dia mengatakan Fatihah bismillah itu tidak. Jadi khilaf-khilaf ini adalah khilaf mu'tabar. Khilaf ini kita perlu terima. Maknanya kalau orang tak baca kunut, tak apa. Ini adalah khilaf di kalangan mazhab yang empat. Tapi kalau orang kata kunut itu adalah bid'ah, ini tidak betul. Tidak betul. Kalau kita tanya dia, kenapa kamu tak baca kunut? Dia kata kunut adalah bid'ah. Sebabnya yang bid'ah ini adalah kita mencipta ibadat tanpa dalil. Dan dia kata bid'ah kan? Dia kata bid'ah. Kalau dia kata begitu tak boleh. Dia sepatutnya di dalam kita bercanggah pendapat mazhab yang empat ini, kita ra'i antara satu sama lain. Sebagaimana kita pergi ke Mekah, kita boleh mera'ikan, kita boleh solat dengan tenang. Begitu juga kita perlu terima bahawasanya orang yang bermazhab Hambali bukan saja ada di Mekah tetapi juga ada di Malaysia. Di Malaysia ini ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, tapi Maliki saya tak pasti. Saya rasa tak ada. Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya. Macam imam tu yang jenis satu lagi lah. Kalau time imam yang biasa ni mengimamkan solat, dia tak datang. Itu tak betul lah. Itu memang tak betul. Jadi kita tak gembira lah Ustaz macam tu. Rasa tak best lah. Sepatutnya jadi dia macam nak ada perpecahan lah. Ustaz. Ya. Boleh saya bagi pendapat tak? Sila Amir. Sebenarnya kita kat Selangor, kita terikat dengan raja. Okey, kita ada Majlis Agama Islam. Boleh buat report dekat Majlis Agama Islam. Ya, sebenarnya. Jangan takut report saja sebab kita terikat dengan Majlis Agama dan institusi raja negeri. Kalau kita tak perhati, kita boleh kata. And then mesti Majlis Agama takkan bagi dia jadi imam dah. Itu kalau dia imam, betul-betul imam yang dilantik lah. Memang dia imam ataupun pemegang tauliah, dia hendak kena ikut mazhab Syafi'i dan juga Asy'ariyah Maturidiyah kalau dia nak jadi imam di Selangor ini. Jadi kalau kita report tu mungkin ada tindakan lah, kenapa kamu tak baca kunut. Sebabnya kalau kita lihat Imam Syafi'i sendiri pun pernah dia tak baca kunut. Apabila dia pergi di tempat lain tak apalah. Pergi ke kubur, dia solat di Kupang, saya lupa ingat ceritanya. Dan dia tak baca kunut. Orang tanyanya kenapa tak baca kunut? Dia beritahu, aku hormat kepada tuan kubur ini, iaitu Imam Abu Hanifah. Jadi sebenarnya kunut tak baca itu adalah khilaf. Tetapi kalau kita pergi ke tempat orang yang baca kunut, kita bacalah. Itu antara cara untuk kita meraihkan perbezaan pendapat. Dan di sana ada lagi kita perlu ingat masalihul mursalah, maslahah. Maslahah ini maknanya kita nak jaga kepentingan. Dan di antara kepentingan dalam masyarakat kita selain daripada agama, nyawa, maruah adalah kesatuan. Maslahah itu adalah menjaga kesatuan tersebut. Kita nak lari daripada perbalahan. Jadi seorang ustaz itu atas asas maslahah itu dia meraihkan kalau khilaf-khilaf yang biasa. Tapi setengah ustaz yang ekstrim, dia mengatakan kunut itu adalah bid'ah. Itulah yang kita tak nak. Ustaz-ustaz yang sebegini sebenarnya kita tak nak. Inilah yang menyebabkan perpecahan. Begitu juga ada yang sebaliknya, pihak yang satu lagi pun sama. Dia menuduh orang-orang yang tidak baca kunut ataupun orang-orang salafi ini adalah mujassimah. Mujassimah ni memanglah keluar daripada agama lah, sebabnya mereka ini mujassimah ini telah menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi dua puak ini ada yang ekstrim. Jadi dua inilah yang kita cuba elak. Daripada menguasai sama ada ke surau ke ataupun masjid ke. Bila dia menguasai, dia akan dia tidak meraihkan kemaslahatan masyarakat.
ke masalah kepentingan umum, kepentingan dalam masyarakat macam kesatuan dan sebagainya. Tapi kalau benda itu betul-betul bid'ah, betul-betul Nabi tidak buat, itu perlu dinyatakan, perlu disebut, perlu ditentang. Bukan saja ustaz yang kita kata salafi ataupun wahabi, yang tidak wahabi pun perlu nyatakan kebenaran tersebut. Ini Nabi tidak buat, ini tidak wajib, ini adalah sunat saja. Kalau tinggal pun tak apa. Banyak juga amalan-amalan yang kita warisi daripada nenek moyang kita yang kita anggap dia adalah seperti wajib. Contohnya baca Yasin malam Jumaat. Tak boleh baca surah lain seolah-olahnya. Jadi seolah-olah kita meletakkan ia adalah satu amalan yang wajib. Tapi sekarang ini sudah pun berubah. Ada surau yang gile-gile, ada ceramah pun ada malam Jumaat. Jadi ada amalan-amalan tu kita perlu nyatakan kedudukan sebenar dalam agama kita. Dan ada amalan yang kita perlu bertolak ansur. Kita raikan perbezaan tersebut atas asas untuk menjaga maslahah. Masalihul mursalah ini menjadi satu sumber hukum dalam agama kita. Kita dalam agama kita sumber hukum Quran, sunnah, hadis, kemudian qiyas dan ijma'. Ini adalah sumber yang disepakati oleh mazhab yang empat. Ada lagi sumber-sumber lain seperti saduz zari'ah, menyekat perkara haram. Contohnya berzina itu haram. Yang membawa kepada zina juga adalah haram. Itu kita panggil saduz zari'ah. Arak itu haram. Tapi duduk dengan orang minum arak pun walaupun kita tak minum adalah haram. Itu adalah saduz zari'ah, menyekat supaya tidak berlaku perkara yang haram. Ada lagi sumber-sumber yang lain seperti saya sebut tadi, masalihul mursalah, maslahat untuk jaga perpaduan, maslahat untuk dakwah orang terima. Contohnya amalan seperti selepas solat baca doa kuat. Kan, setengah orang dia kata baca doa kuat ini bid'ah, Nabi tak buat pun baca doa ramai-ramai kuat-kuat. Tetapi yang dibuat itu atas asas masalihul mursalah. Apa masalahnya, iaitu orang Melayu ni belajar, orang Melayu itu dengar, sebab mereka ni tak pandai bahasa Arab, mereka ini tak pandai baca doa. Jadi kalau dibaca kuat setiap hari 5 kali, esok pun dibaca, lama-lama mereka pun dengar, mereka boleh ingat, mereka boleh hafal. Dan betapa ramainya mereka ingat amanar rasul wa ilahukum ayat kursi itu, bukan hafal pun tapi mereka pergi ke masjid. Itu zaman dulu ulama kita telah buat amalan sebegitu, bukan kerana mereka berdasarkan kepada hadis ataupun berdasarkan kepada nas yang mengatakan selepas solat kamu kena duduk berdoa ramai-ramai, untuk imam baca doa, yang lain doa amin. Tidak begitu, tetapi berdasarkan kepada masalihul mursalah, kepentingan. Maknanya kalau tak buat begini, orang teringat doa. Kalau senyap semua, masing-masing balik ataupun isyak rokok, jadi doa pun tak pandai, tak buat apa-apa. Jadi ulama kita zaman dahulu dia cipta, dia buat ataupun dia melaksanakan ataupun membuat amalan yang tak dibuat. Mungkin tempat lain dia tidak perlu. Contoh negara Arab, mungkin mereka sudah pandai, mereka orang Arab. Tapi Malaysia, tempat yang baru terima dakwah daripada zaman dahulu, jadi perlu kepada amalan-amalan yang kita lihat diamalkan seperti sekarang ini. Tetapi kita perlu jelaslah kepada masyarakat amalan ini atas asas untuk mengajar saja. Jadi bila orang pandai, mereka boleh bacalah sendiri. Ataupun apabila ada orang solat, contohnya kita sedang berzikir, kemudian datang orang solat, kita kena senyaplah. Jangan berzikir kuat kerana kita telah mengganggu orang yang solat. Solat itu adalah khususnya solat wajib itu lagi kita kena hormat. Sehingga baca Quran pun tak boleh kuat. Jadi kalau kita berzikir pun, imam bila tengok orang solat, kita pun senyap. Kita zikir dengan slow. Kerana ada kepentingan lain di situ, iaitu menjaga orang yang beribadat. Jadi masalihul mursalah ini pun penting. Jadi ustaz-ustaz dia perlu fikir benda-benda ni. Bukan kata dia duduk tahu ilmu, dia pakai hentam saja, tahu saja kunut ini tak perlu baca, dia pun tak baca. Kalau dia lihat masyarakat tu boleh terima tak baca kunut, okey. Tapi kalau dengar tak baca kunut itu boleh membawa kepada perbalahan, bahkan boleh disekat dia daripada mengajar, maka bacalah kunut.
Kalau kamu tak baca kunut, Tok Imam pun tak panggil kamu ceramah, kamu pun tak boleh jadi Tok Imam di surau itu, jadi banyak kamu rugi. Itu adalah kepentingan dakwah. Jadi kamu kena berlakulah berubahlah sikit, menerima apa orang panggil percanggahan pendapat itu. Saya pun banyak, saya ada tauliah jaiz, tetapi nak dapat tauliah tu banyak ditanya soalan. Ada tanya secara online, saya lulus semuanya. Kemudian secara temuduga ni ditanya banyak pendapat yang saya tak setuju, tapi saya terpaksa ikut jaiz. Kenapa? Kerana kita meraihkan dan maslahah. Kalau saya tak dapat tauliah, saya tak dapat mengajar. Jadi atas asas itu, maka maslahahnya saya perlu meraihkan percanggahan pendapat itu selama mana dia masih lagi dalam mazhab yang 4, masih lagi dalam ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita duk berkeras, bertengking dengan dia, kan, mengajar pun tak boleh, tauliah pun tak boleh, kan rugi. Masalahnya kepentingan dakwah itu telah tak dapat kita dapat. Jadi perlu terbuka Puan Kasmawati. Jadi kalau ada ustaz-ustaz yang terlajar ekstrim tu, dengar cakap Amir tadi, kena report kepada Majlis Agama. Masalahnya AJK tu pun dia ada 2 kumpulan dalam AJK tu. Makmum pun 2 kumpulan. Imam 2 kumpulan. Kita buat 2 surau. Buat 2 surau. Kena pergi surau lain. Ada selesaikan dengan itu. Selesaikan. Kena selesaikan. Libatkan mereka yang berwajib. Okey, kita tengok. Error InsyaAllah. Okey, ayat berapa tadi? Ayat 65. Allah Ta'ala sebut kul. Kul ini adalah, nampak saya dah share ni, nota ni walaupun kecil. Kul ini adalah fi'il amar seperti awal, mislul awal. Maknanya dia sudah error sebelum ni. Fi'il amar mustatir, takdirnya adalah anta awal. Huwal qadir adalah mubtada dan khabar. Ini pun saya dah terangkan, al-qadir ini boleh jadi khabar walaupun dia ma'rifah. Kalau ikutnya khabar ini nakirah, qadirun, huwa qadirun. Tetapi seandainya lafaz qadir ini tidak terkeliru ataupun tidak bertukar dengan sifat kepada huwa, maka dia boleh jadi khabar walaupun dia ma'rifah. Jadi huwal qadir ini, huwa itu adalah mubtada, al-qadir adalah khabar, hukum i'rabnya adalah marfu'ani. Marfu' hukum i'rabnya. Okey. Jadi hukum dia adalah marfu'ani ala lil jar. Ala ini maknanya huruf jar. An masdariyah nasibah. An ini adalah huruf masdar dan dia juga adalah nasibah, huruf nasab. Dia adalah huruf masdar dan juga huruf nasab. Huruf nasab ni maksudnya dia menasabkan fi'il mudhari' yang ada selepas tu. Jadi dia adalah huruf, pertama dia huruf masdar. Huruf masdar maknanya boleh ditakwil kepada masdar. Jadi kalau ai yab'atha, yab'atha boleh ditakwilkan kepada bi'thihi ataupun bi'thuhu. Boleh ditakwilkan sebegitu. Ditakwilkan kepada masdar. Ba'atha yab'athu bi'than, masdar dia. Jadi boleh ditakwilkan kepada masdar. Kemudian nasab ataupun nasibah. Nasibah baris ni kita letak baris atas kerana dia jadi mansub. Asalnya yab'athu. Yab'athu baris hadapan. Tapi bila ada an di depannya, jadi yab'athu itu menjadi nasab. Yab'atha. Itulah maksudnya an itu adalah masdariyah wa nasibah. Huruf masdar boleh ditakwil kepada masdar dan juga dia adalah menasabkan, menukar hukum marfu' kepada mansub, nasab. Jadi asalnya yab'athu dibaca dengan yab'atha. Okey. Jadi itu maksudnya an adalah
masdariyah dan juga nasibah. Dia menjadikan masdar yang ada sebelumnya, selepasnya. An dengan yab'ath itu boleh ditukar kepada masdar. Yab'atha ditukar kepada masdar. Dua perkataan menjadi masdar lah. An dengan yab'atha tu dua package dia tu, an dengan yab'atha. Ditukar kepada masdar. Jadi kalau kita nak buat ayatnya, kita boleh buat macam ni. Kita nak terjemah khususnya kul. Kul apa tadi selepasnya? Kul. Cuba baca ayat. Wallahu Wal qahir ala. Wa qahir. Qadir. Huwa Qadir. Al-Qadiru. Qadirul, bukan qahir, qadir. Huwal qadir ala an yab'atha. Huwal qadir ala an yab'atha. Huwal qadir ala an yab'atha. Jadi ala an yab'atha itu boleh kita tukar kepada bi'thihi. Bi'thihi. Ya. Bi'thihi ala an yab'atha, kita boleh tukar kepada bi'thi. Kenapa baris bawah ni? Kerana ada ala tu. Jadi ditakwil an ini dengan masdar. Kenapa ada hi hujung ni? Kerana di dalam ni ada huwa. Ada huwa, jadi kita letak dhamir juga. Bi'thihi maknanya dia membangkitkan. Dia mengutus, menghantar azab. Jadi an yab'atha itulah boleh ditakwil kepada masdar. Okey, jelas lah insya-Allah. Kemudian mudhari' mansub wal fa'il huwa. Jadi dia yab'atha itu mudhari', hukumnya adalah mansub, dan fa'il di dalamnya adalah huwa. Huwa itu kembali kepada al-qadir, Allah Subhanahu wa taala. Wal masdar muawwal an yab'atha, bi'tha itu fi mahalli jar bi'ala wa huma muta'alliqani bil qadir. Maknanya ala bi'thihi itu adalah bergantung kepada khabar al-qadir, bergantung kepada al-qadir, berkuasa menghantar, berkuasa mengutuskan ataupun menurunkan azab. Jadi menurunkan ini dia bergantung kepada al-qadir. Kemudian alaikum muta'alliqani bi yab'atha. Alaikum ini juga adalah jar wa majrur. Ke mana dia nak rujuk? Dia rujuk kepada yab'atha. Mengutuskan atas kamu. Atas kamu, apa atas kamu ini? Maknanya menghantar ataupun menurunkan, mengutuskan azab ke atas kamu. Azaban maf'ulun bih. Maf'ulun bih kepada yab'atha. Yab'atha azaban. Dia Allah Ta'ala menghantar apa? Iaitu azab. Azab ini balasan sesaan ke atas kamu. Okey, min fawqi muta'alliqani bimahdhuf na'at li'azaban. Mungkin boleh kita takdirkan yab'atha alaikum azaban syadidan, contohnya. Min fawqi. Min fawqi ini min fawqi daripada atas, dia bergantung kepada na'at azab itu yang tidak disebut. Maknanya kita cuba type qul huwal qadir ala an yab'atha alaikum azaban. Ada tidak disebut azab itu, mungkin kita boleh sebut syadidan, sifat dia azab yang kuat ataupun pedih. Syadidan min fawqi. Min fawqi. Jadi min fawqi ini dia bergantung kepada na'at syadidan ini, yang kuat ataupun yang teruk daripada atas. Jadi min fawqi itu adalah ta'alluq dia kepada na'at, sifat kepada azab, dan sifat itu tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa tidak disebut? Kerana sudah pasti azab itu yang menyeksakan, yang pedih, yang teruk, yang kuat daripada atas. Okey, jadi ada na'at mahzuf yang tidak disebut, dan na'at itulah tempat bergantungnya jar wa majrur. Jar wa majrur min fawqi ini adalah jar wa majrur, dia bertakluk kepada na'at azab yang mahzuf. Mahzuf tidak disebut. Kum mudhafun ilaih, min fawqikum, daripada atas kamu. Kum itu adalah mudhafun ilaih, fawqi itu adalah mudhaf. Au ini adalah huruf ataf. Maknanya kalau bukan daripada atas, Allah Ta'ala turunkan daripada bawah. Jadi kalau bukan daripada langit, maka kamu tunggulah daripada bawah. Bawah kaki kamu. Bawah kaki kamu ini termasuklah COVID dan sebagainya. Ini adalah azab-azab musibah yang Allah Ta'ala dengan kuasanya menurunkan kepada manusia. Bukan daripada langit, daripada bumi juga. Au min tahti ma'tuf ala min fawqikum, sama saja. Min huruf jar, tahti adalah majrur, wa huwa mudhaf, dia bergantung kepada na'at pada azab. Azab itu yang kuat itu datang daripada bawah. Wa muta'alliqum bima ta'allaq, dan dia bergantung kepada tempat bergantungnya min fawqi. Bima ta'allaq bihi, dengan min fawqi, sama saja macam tadi. Arjuli mudhafun ilaih, dan kum mudhafun ilaih. Arjuli mudhafun ilaih wa huwa mudhaf, kum itu adalah mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih ini hukum dia adalah majrur. Jadi dibaca urjulikum. Au yalbisakum, ini pilihan yang ketiga. Sama ada Allah Ta'ala boleh turunkan daripada atas ataupun bawah, ataupun dia boleh juga wujudkan musibah ini di kalangan kamu sendiri. Di kalangan kamu sendiri itu bukan daripada langit, bukan daripada bumi, tapi daripada diri kamu. Daripada kalangan kamu. Masyarakat yang kamu bergaul, negara, dalam sebuah negara, rakyat-rakyatnya, Allah Ta'ala juga boleh turunkan azab dalam bentuk begitu, iaitu dengan yalbisakum. Mudhari' masuk ma'tuf ala yab'atha. Yab'atha, oleh kerana yab'atha itu dari atas, yalbisa itu pun sama. Au an yalbisa. Yalbisa mudhari' masuk ma'tuf ala yab'atha. Kum mudhafun ilaih, wal fa'il huwa syia'an hal min ad-dhamir al-mansub. Min ad-dhamir syia'an hal min ad-dhamir al-mansub. Kum ini adalah dhamir mansub. Jadi hal syia'an ini adalah hal, keadaan berpecah belah kamu. Yalbisakum syia'an. Syia'an ini adalah hal, menerangkan keadaan. Dan dia adalah hal kepada dhamir kum. Sebab ada dua dhamir kat sini. Pertama yalbisa, ada huwa dalam tu, itu dhamir marfu', iaitu fa'il. Kum, dhamir yang kedua ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu adalah mansub. Jadi syia'an ini adalah menerangkan keadaan kamu. Allah Ta'ala turunkan azab dalam bentuk kekeliruan di antara benar dan kebatilan, maka kamu keliru dan akan kamu berada dalam keadaan berpecah belah masing-masing dengan pendirian masing-masing. Kemudian waw atifah, atifah yudhiqa mithlu yab'atha, maknanya dari atas. Yab'atha ma'tuf alaihi, dia adalah mansub ma'tuf ala yab'atha. Jadi yudhi pun sama, seperti yab'atha dia adalah mansub bi'an. Wa ma'tuf alaihi, dan ma'tuf kepada yab'atha. Maknanya an yudhiqa wa yudhiqa. Jadi Allah Ta'ala juga boleh untuk membuat kamu berpecah belah, dan kesan daripada ataupun pada masa yang sama boleh membawa kepada wa yudhiqa, ditindas, dirasai ataupun dizalimi di antara satu sama lain, di antara kamu antara satu sama lain. Ba'dha maf'ulun bih, dibaca dari atas, mansub. Wa huwa mudhaf, kum mudhafun ilaih. Ba'sun maf'ulun bih ats-tsani, yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'sa ini juga adalah maf'ulun bih yang kedua, dan dia adalah mudhaf, dan ba'dhi mudhafun ilaih.
Ba'di itu adalah mudhafun ilaih. Okey, jelas kat situ insya-Allah. Mudah saja i'rab ni. Kemudian unzur fi'il amar mabniyun 'ala sukun. Jadi amar ini dia tak sebut masuk, dia tak sebut marfu' kerana dia adalah mabni. Jadi unzur ini adalah mabniyun 'ala sukun, dibaca ra itu dengan baris mati. Wal fa'ilu mustatirun anta. Fa'ilnya adalah awak. Awak itu kembali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaifa adalah isim istifham. Bila isim istifham dia boleh jadi mubtada, dia boleh jadi khabar, dia boleh jadi hal, dia boleh jadi tamyiz. Jadi ikut kata istifham. Kalau kaifa ini dia boleh menjadi hal kerana kaifa ini maksudnya keadaan. Bagaimana? Jadi kaifa ini adalah isim istifham maftuh. Jadi isim istifham ni ada satu saja huruf, iaitu hal. Selain daripada itu, contohnya aina, kaifa, semua itu adalah isim. Jadi bila isim dia boleh jadi mubtada. Dan jika istifham dengan kaifa, dia boleh menjadi hal. Jadi i'rabnya adalah isim istifham maftuh. Maftuh maknanya mabniyun 'alal fathah. Mabniyun 'alal fathah. Kaifa ini kita tak baca kaifu, tak baca kaifi, kita baca kaifa dengan baris atas kerana dia mabni. Dia tidak berubah barisnya. Maftuhun, fa itu dibaca dengan baris atas, fi mahalli nasab hal. Dan dia kedudukannya adalah hal. Hal min nasrif. Hal kepada nasrif. Kaifa nasrifu. Nasrifu mudhari' marfu' wal fa'il nahnu. Kami nasrif maknanya kami tukar-tukarkan. Kami pelbagaikan bentuk-bentuk ayat-ayat kepada kamu semua. Kadang-kadang Allah Ta'ala cerita tentang azab, tentang syurga, tentang akidah, tentang nikmat Allah, tentang azab. Jadi kepelbagaian itulah maksudnya nusarriful ayat. Kami tidak menyatakan bentuk yang sama saja supaya Al-Quran itu tidak menjadi satu bacaan yang memboringkan, tetapi memberi maklumat, memberi pengajaran, memberi amaran kepada manusia. Itu maksudnya nusarrifu, kami tukar-tukar ataupun pelbagaikan. Jadi mudhari' marfu' wal fa'il nahnu. Nahnu maknanya kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat maf'ulun bih mansub bil kasrah. Ayat itu adalah maf'ulun bih, hukumnya mansub, tetapi dia masuk dengan baris bawah kerana jamak muannas salim. Jamak muannas salim ini dia masuk di kasrah. Dia tak sama dengan perkataan lain, perkataan yang contohnya mufrad dan sebagainya masuk bil fathah. La'alla litaraji. Litaraji maknanya harapan yang boleh dicapai. Ada litamanni, tamanni laita. Kalau laita adalah harapan yang tak boleh dicapai. Jadi la'alla ini litaraji. Semoga harapan, ada harapan maknanya. Dan dia juga adalah huruf nasab. Bila kita guna la'alla, dia adalah huruf sama dengan anna. Dia adalah huruf nasab. Sama dengan inna, innal insan contohnya, dia adalah huruf nasab. Adat nasab. Kemudian la'alla ini dia perlu kepada mubtada, dia perlu kepada khabar. Mubtada itu adalah isim la'alla, khabarnya adalah khabar kepada la'alla, seperti inna. Hum la'allahum isim kepada la'alla. Hum yafqahun mislu ta'lamuna. Yafqahum ini adalah khabar kepada la'alla, khabar jumlah. Khabar kepada la'alla, khabar jumlah fi'liyah. Moga-moga harapannya akan tercapai. Moga-moga maknanya Allah, harapan di sini bukan tidak boleh dicapai. Sebabnya ada harapan yang tak boleh dicapai, ada harapan yang boleh dicapai. Jadi kalau diguna la'alla ini adalah sesuatu yang kita harapkan dan ia boleh dicapai. Jadi Allah Ta'ala cuba pelbagaikan bentuk Al-Quran ini. Semoga dengan harapannya, dan harapan itu adalah tercapai, iaitu mereka akan memahami ayat-ayat yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, habis ayat 65. Jadi insya-Allah i'rab ayat 66 kita sambung i'rabnya minggu depan insya-Allah. Kita telah tafsir dua ayat ini, jadi tinggal lagi untuk kita i'rab. Hari ini banyak masa kita habis dengan soalan tadi, tapi tak jadi masalah. Kadang-kadang
penting juga soalan-soalan tersebut, khususnya berkenaan dengan keadaan masyarakat kita dan sesuai dengan ayat yang kita baca tadi. Okey, insya-Allah. Okay, kita jumpa minggu depan. Sudah 10.33 ni. Mungkin ada masing-masing ada kerja masing-masing. Jadi insya-Allah minggu depan kita teruskan dengan ayat 66 dan juga 67 biiznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Wa afwan.